Lepas nanti masuk slide lah. Buka slide. Dia tak nampak kita. Atau dia nampak kita tanya. Okay, Tuan Syed, you ada? Okay, kejap. Kita start 2.30, kita start whatever number of student kita accept je lah. Okay. Okay. Boleh Jadi dengar je boleh clear. Alright. Okay. Okay. Sharp 2.30 kita start. Okay, insyaAllah. Ni saya dah record. You record ke saya record ni? Saya record kan? Ya betul. Okay, fine. Right. Okay. Kita boleh dapat skrin besar kita. Okay. Ini present nilai kan? Okay. Kita dapat besar klik ni. Tapi nampak lah. Tapi dia akan besar. Okay. Dia akan full screen. Alright, okay. Tuan Syed, alright. Dah 2.30 ni. Are you ready? Okay ke? Okay, Haji. Okay. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang hadir. Saya ucapkan terima kasih pada rakan-rakan pensyarah di UiTM Sekolah Iskandar Jabatan Seni Wena FSPU dan student architecture yang ada dalam ni adalah Part 7 actually final year student Part 7 yang akan buat housing design actually-nya. Right, sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah supaya Allah memberi keberkatan dan buka semua pintu-pintu rahmat Allah kepada kita untuk majlis ilmu ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Right? Okay, kita rakan-rakan student, rakan-rakan pensyarah dan student kita pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita mendapat tetamu yang kita tunggu-tunggu. Selama ni kita tunggu-tunggu untuk dapat feedback kerana input daripada Tuan Syed pada hari ini adalah amat penting. Right, basically kita ada tetamu daripada perumahan daripada Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak. Dan actually online lecture series kita pada hari ini adalah bertajuk Rumah Perakku. Okay. Dan sepatutnya Cik Man is the administrator, tapi for some reason sesi Cik Man tak ada untuk petang dan Tuan Syed, saya izinkan saya ambil alih untuk daripada Encik Azman Encik Azman. Right, kita presenter Tuan Syed which is Tuan Syed Muhammad Qusairi bin Syed Sharafuddin, Pegawai Eksekutif Pemasaran Hartanah Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak. Right, saya rasa semoga pertemuan kita ni mendapat keberkatan Allah dan membuka pintu seluas-luasnya pintu, dan saya teruskan untuk Tuan Syed presenting Tuan Syed punya Rumah Perakku. Silakan. Okay, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami pada pihak Lembaga Perumahan Hartanah Perak berbesar hati atas jemputan dan juga peluang yang diberikan oleh Jabatan Seni Bina UiTM Perak Kampus Seri Iskandar atas peluang untuk pembentangan pada hari ini. Dan kami juga daripada Lembaga Perumahan Hartanah Perak ingin memanjangkan mohon maaf lah sebenarnya sebab sebelum ni kita seperti yang Tuan Haji maklumkan tadi, kita dah 2-3 kali kita nak adakan sesi pembentangan ni, namun disebabkan kekangan dan juga waktu yang melibatkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, pihak Lembaga Perumahan Hartanah Perak terpaksa menangguh 2 kali sesi. Dan sepatutnya kita punya pembentangan pun pagi tadi disebabkan ada kerja-kerja penutupan di bangunan SUK Negeri Perak, so kita anjak ke petang. Jadi saya akan share slide lah kot apa ni? Ya. Full screen. Boleh nampak semua? Ya, boleh nampak. Kita buka next slide. Ni lah buka slide.
Okey, so saya tu pun tak ada untuk banyakkan masa sikit. Okey, seperti yang mana Maklu Fahli Tuan Haji tadi, kita punya pembentangan hari ini adalah bertajuk Rumah Perakku. Dan saya akan share beberapa topik lah hari ini. Yang pertama sekali kita akan buat pembentangan berkenaan dengan latar belakang Lembaga Perumahan Hartanah Perak sendiri, Dasar Perumahan Negeri Perak, Data Perumahan Negeri Perak, garis panduan dan spesifikasi Rumah Perakku. Dan kita akan share ada 2 atau hingga 3 lah projek yang di bawah lembaga perumahan yang merangkumi rumah-rumah kos rendah seperti Rumah Perakku di Padang Kunyit Gerik, Rumah Perakku Hulu Bernam di Mualim, dan juga cadangan projek Transit Home Youth City Mualim. Dan juga satu lagi skim iaitu skim Lot Rumah Perakku SLPP yang juga di bawah seliaan dan juga tanggungjawab Lembaga Perumahan Hartanah Perak. Okay, kita go to the first topic, iaitu latar belakang lembaga perumahan. Izinkan saya sharekan sikit lah untuk makluman semua. Lembaga Perumahan Hartanah Perak ni dengan moto LPHP itu sendiri adalah membina kehidupan sejahtera. Dan untuk makluman, kronologi penubuhan LPHP bermula pada 23 Jun 2016 di mana bermula dengan pewartaan enactment yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Seterusnya 1 Oktober 2016, enactment Lembaga Perumahan Hartanah Perak mula berkuat kuasa. 28 September 2016, kelulusan pihak berkuasa negeri bagi perkara-perkara berkaitan, dan 6 Oktober 2016 merupakan mesyuarat lembaga yang pertama. Jadi kalau dilihat di sini, boleh dikatakan Lembaga Perumahan Hartanah Perak ni merupakan satu agensi yang baru di negeri Perak dan agensi lembaga perumahan yang ketiga di Malaysia lah selepas Lembaga Perumahan Hartanah Selangor dan Lembaga Perumahan Melaka. Jadi Perak merupakan lembaga ataupun agensi perumahan yang ketiga, dan saya pun dikabarkan di Pulau Pinang dan Terengganu pun enactmentnya telah diluluskan, cuma belum berkuat kuasa dan belum lagi lah lembaga perumahan di setiap negeri tersebut beroperasi. Bagi tujuan penubuhan LPHP adalah untuk mengawal selia, menggalak, menyelaras, memudah cara dan melaksanakan pemajuan perumahan dan hartanah negeri Perak dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Visi LPHP adalah sebagai peneraju pembangunan perumahan dan hartanah negeri Perak yang holistik, dan misi LPHP ialah mentransformasikan perumahan dan hartanah yang merangkumi pembangunan fizikal dan sosioekonomi rakyat negeri Perak serta mewujudkan stabilan, mengambil keperluan perumahan masyarakat terutamanya kepada golongan-golongan yang memerlukan, perumahan yang berkualiti, mampu milik, selesa dan selamat untuk didiami. Seterusnya, ini merupakan objektif LPHP, memperkasa dan dasar perumahan dan hartanah negeri, menyelaras, memudah cara dan mengawal selia urusan pembangunan perumahan dan hartanah negeri, menyediakan perumahan dan sistem agihan pemilikan rumah, hartanah mampu milik yang berkesan, menjadi pusat rujukan utama maklumat perumahan dan hartanah negeri dan menjana kehidupan masyarakat sejahtera dan berkualiti. Seterusnya, kalau kita lihat di sini, ini merupakan fungsi-fungsi LPHP. Yang pertama, untuk menggalak, memudah cara, menyelaras, mengurus, memantau dan melaksanakan pemajuan perumahan dan hartanah, memastikan enactment ini ditadbir, dikuatkuasakan, diberi kuat kuasa, dijalankan dan dipatuhi, memberi nasihat kepada pihak berkuasa negeri berkenaan pemajuan perumahan dan hartanah, melaksanakan dan memberi kesan kepada dasar, arahan atau perintah pihak berkuasa negeri, mudah pemajuan perumahan dan hartanah, badan penyelaras utama antara agensi kerajaan dan swasta, membangunkan, menerima pakai dan melaksanakan dasar, panduan, piawai, cara dan tata cara mengenai pemajuan perumahan, menerima pakai dan merancang, membangunkan, mempromosi, melaksanakan dan menggalak pemajuan penyewaan, pemasaran dan penjualan perumahan dan hartanah, mengurus, menjalankan pengendalian dan menyelenggara kawasan perumahan awam, menggalak penyelaras dan melaksanakan kajian dan pemajuan perumahan dan hartanah, pusat sumber rujukan dan maklumat untuk industri perumahan untuk hartanah negeri, dan menjalankan apa-apa aktiviti perkara yang perlu atau bermanfaat dan patut dengan perjalanan dan pentadbiran lembaga. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, fungsi LPHP ni jelas untuk menggalak dan mudah cara menyeras. Boleh dikatakan kita sebagai facilitate ataupun regulate di antara pihak berkuasa negeri dan juga pemaju-pemaju swasta lah. Sebagai contoh, kalau kita lihat di negeri-negeri lain, Selangor dan juga Melaka, fungsinya lebih kurang sama dengan apa yang ada di Lembaga Perumahan Hartanah Perak. Kita boleh jadikan sebagai bridge connection lah in between pemaju swasta dan juga kerajaan negeri, di mana dasar-dasar kerajaan negeri untuk menggalakkan pembinaan rumah kos rendah, rumah mampu milik,
kita sebagai lembaga perumahan akan jadi perantara antara pemaju swasta dan juga hasrat kerajaan negeri itu sendiri. Dan seterusnya kita akan pergi kepada dasar perumahan negeri Perak. Untuk makluman, dasar perumahan negeri Perak ni 2019 ni telah dimula pakai dan dikuatkuasa pada 1 April 2019. Jadi setelah diluluskan dalam mesyuarat Majlis MMK bilangan 1808 bertarikh 18/2/2015, kita telah menggunakan pakai dasar perumahan negeri Perak lah. Dasar-dasar ini, di dalam dasar ini secara khususnya kita memberikan penjenamaan semula slogan perumahan negeri Perak kepada Rumah Perakku, di mana sebelum ni rumah-rumah kos rendah dan rumah mampu milik di negeri Perak ni dikenali sebagai Rumah Aman Jaya, Rumah Perak Aman Jaya. Jadi bila berlakunya perubahan daripada segi pentadbiran negeri dan sebagainya, slogan dan juga nama low cost tu sendiri, nama-nama rumah mampu milik itu sendiri dah ditukarkan kepada Rumah Perakku. Seterusnya menambah baik dan menyelaras penjenamaan nama, komponen dan spesifikasi komponen perumahan berdasarkan keputusan MMK bilangan 1808 bertarikh 18/2/2015. Penambahbaikan penyediaan dan penetapan Kota Bumi Putra, penambahbaikan tata cara pelepasan unit-unit Kota Bumi Putra, pindahan kadar penalti pengecualian pematuhan syarat perumahan Perakku, merangkumi kos rendah, kos sederhana dan mampu milik, pemantapan kawalan mekanisme pembinaan rumah kos rendah dan sederhana oleh pihak swasta, pendaftaran pemaju perumahan dengan Lembaga Perumahan Tanah Perak sebagai perumahan semasa permohonan permit periklanan dan lesen pemaju iaitu APDL yang dikemukakan kepada JPN dan KPKT, kawalan syarat-syarat pemilikan perumahan bagi kategori rumah Perakku 1 dan 2, urusan pemilihan pembeli dan pegangan, dan seterusnya cadangan garis panduan spesifikasi minimum rumah Perakku. Saya akan tackle beberapa bab dalam ni lah yang saya rasa memberi manfaat dan juga mungkin boleh beri input kepada Jabatan Seni Bina UiTM. Jadi mungkin saya tak akan go through kesemuanya apa yang tertakluk dalam dasar kita. Cuma suka saya ingatkan di sini yang seperti kita lihat nombor 3 tu, penambahbaikan penyediaan dan penetapan Kota Bumi Putra. Lembaga Perumahan Tanah Perak diberi tanggungjawab oleh kerajaan negeri untuk menguruskan dan juga tata cara pelepasan unit Kota Bumi Putra. Di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sebelum ni bagi pelepasan dan juga takbir urus Kota Bumi Putra diselaraskan dan dipertanggungjawabkan di bawah pihak Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak. Namun selepas wujudan Lembaga Perumahan Tanah Perak, bagi penambahbaikan tata cara pelepasan dan juga pengurusan unit Kota Bumi Putra ini telah menjadi di bawah seliaan Lembaga Perumahan Tanah Perak. Kalau lihat nombor 5 tu, pindaan kadar penalti tu, merupakan syarat-syarat bagi permohonan untuk melepaskan syarat pembangunan rumah Perakku kos rendah, kos sederhana dan juga mampu bilik. Di mana permohonan-permohonan ini kita akan uruskan setelah permohonan-permohonan itu menerima hak milik tanah ataupun sudah memiliki hak milik lah. Jadi kalau kita lihat seterusnya di sini, Dasar Perumahan Negeri Perak 2019, yang ini merupakan jenis rumah, harga dan keluasan minimum serta komponen yang kita syaratkan dan wajibkan kepada pemaju-pemaju yang ingin memajukan tanah-tanah dan juga pembangunan negeri Perak. Kalau kita lihat di sini, bagi setiap pembangunan melibatkan elemen skim perumahan dengan berkeluasan minimum 20 ekar, komponen perumahan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri adalah seperti berikut. Jadi bila satu-satu permohonan yang kita terima itu atas daripada 20 ekar ataupun walaupun dia kurang daripada 20 ekar, tapi kalau dia punya vertical development yang melibatkan 300 unit dan ke atas, kita akan impose syarat-syarat Rumah Perakku. Sebelum saya go any further, Rumah Perakku tu merupakan panggilan kepada rumah mampu milik di negeri Perak lah. Rumah Perakku merangkumi Perakku 1 kos rendah, Perakku 2 kos sederhana, Perakku 3 mampu milik. So jadi kita akan panggil Perakku 1, Perakku 2, Perakku 3 lah throughout this presentation. Jadi Rumah Perakku 1, kalau kita lihat di sini syarat-syarat yang kita kenakan adalah 10% komponen yang disyaratkan dalam keseluruhan pembangunan. Rumah Perakku 2 sebanyak 20% daripada keseluruhan pembangunan. Rumah Perakku 3 juga 20% dan selebihnya rumah pada harga terbuka 50%. Jadi kalau kita lihat kat sini dia ada dua harga types lah.
yang dibezakan mengikut zon, iaitu zon A dan zon B. Untuk makluman, zon A merupakan kawasan yang di bawah seliaan PBT yang bertaraf Dewan Majlis Bandaraya dan juga Majlis Perbandaran. Manakala untuk zon B adalah kawasan di bawah seliaan PBT di bawah Majlis Daerah. Jadi kalau kita tengok contoh rumah perakku 1, zon A 90,000 dengan keluasan minimum 900 kaki persegi dan 1000 kaki persegi sekiranya ada porch. Bagi zon B pula 70,000 keluasan minimum 850 kaki persegi dan 1000 kaki sekiranya ada porch. Sama juga untuk komponen-komponen lain lah. Kalau komponen rumah kos sederhana, kita punya cadangan syarat kita adalah 90,000 RM1 hingga 180, dan zon B rumah perakku ni adalah 140, 70,000 hingga 140. Itu maksimum. Bagi rumah pemilik 180,000 hingga 250,000 bagi zon A, dan zon B 140,000 RM1 hingga 240. Jadi kalau kita bercakap tentang rumah perakku, rumah kos rendah khususnya di negeri Perak ni bermula dengan harga 70,000 lah, dan maksimum 90,000 mengikut zon. Kalau kita ambil contoh rumah perakku yang dibangunkan di daerah Kinta, rumah perakku itu syaratnya tidak akan melebihi daripada 90,000 harga jualan. Seterusnya, dalam dasar perumahan negeri Perak juga kita telah menggariskan kawalan pemilikan rumah perakku. Kawalan pemilikannya adalah untuk kita jaga ataupun kita nak kontrol daripada segi pembelian dan juga kita punya pemberian rumah-rumah perakku tu kepada pembelilah golongan sasar, supaya dasar perumahan negeri Perak dan juga hasrat negeri tercapailah dalam merealisasikan dan juga memberi perumahan kepada penduduk di negeri Perak. Kalau kita lihat dekat sini, kita akan kontrol daripada segi rumah perakku 1 dan rumah perakku 2, iaitu syarat-syarat untuk kita pendaftaran warga negara Malaysia. Yang kedua, berumur 18 tahun dan ke atas. Kita akan beri keutamaan kepada rakyat negeri Perak. 1 keluarga, 1 permohonan. Pemohon atau suami isteri pemohon belum memiliki rumah sama ada melalui projek kerajaan atau projek swasta. Bidang milik hanya dibenarkan setelah 10 tahun. Permohonan rumah adalah untuk didami, bukan untuk disewa, dan berdaftar di bawah LPHP. So izinkan saya untuk elaborate sikit berkenaan dengan syarat-syarat ini. Syarat-syarat ini kita tetapkan bila pembangunan rumah perak ataupun rumah kos rendah di negeri Perak ni, kita akan kontrol daripada segi pendaftaran. Jadi setiap pemaju yang berhasrat untuk membangunkan rumah kos rendah di negeri Perak ni, kita akan syaratkan mereka selepas mendapat kelulusan di peringkat kebenaran merancang untuk berdaftar di bawah lembaga perumahan, di mana sebagai kita tengok tadi, fungsi lembaga perumahan itu sendiri adalah sebagai satu pusat sumber ataupun pusat rujukan hartanah di negeri Perak. Jadi kita akan ada semua rumah-rumah yang telah berdaftar daripada segi rumah yang dibangunkan oleh kerajaan ataupun rumah yang dibangunkan oleh pemaju swasta. Jadi untuk mengawal dan juga mengawal selia penawaran rumah perakku ni, kita mewajibkan pemaju untuk berdaftar dengan rumah LPHP, dan juga pembeli-pembeli atau bakal pembeli ni berdaftar dengan lembaga perumahan hartanah Perak. Jadi selepas berdaftar, kita akan buat saringan di peringkat lembaga perumahan, dan juga kita akan dibantu oleh pihak pihak Jabat Tanah dan Daerah, setiap Jabat Tanah Daerah yang mengikut pembangunan di kawasan tersebut, dan juga akan ada jawatan kuasa khas di peringkat daerah bagi memurnikan nama-nama yang telah diangkat di mesyuarat tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini pula syarat pendapatan. Syarat pendapatan bagi rumah perakku 1 adalah pendapatan isi rumah tidak melebihi 3,860. 3,860 dan ke bawah layak untuk memohon rumah perakku. 3860 ini merangkumi pendapatan isi rumah, dan rumah perakku 2 pula adalah 3,861 hingga 7,000. Syarat-syarat ini pun sebenarnya telah dipinda dan juga telah dimasukkan dalam dasar perumahan negeri Perak yang baru. Kerana sebelum ini kita punya dasar pendapatan isi rumah 3,000 dan ke bawah layak untuk memohon rumah perakku 1. Tapi setelah kajian daripada pihak berkuasa negeri dan juga berdasarkan panduan garis kemiskinan yang baru, kita telah menaikkan harga pendapatan bulanan daripada 3,000 kepada 3,860. Dan seterusnya kita lihat di sini pula urusan pemilihan dan pegangan bagi rumah perakku serta pemakaian dasar perumahan negeri Perak kepada jenis pembangunan dan kepada kelulusan-kelulusan pemajuan perumahan terdahulu. Kalau kita lihat nombor 1, pemaju perlu menyerahkan urusan pemilihan peserta dan pembeli rumah perakku kepada LPHP.
pembeli yang ingin membeli rumah Perakku 1 dan 2 perlu berdaftar dengan LPHP. Seperti apa yang saya maklumkan tadi, pemaju dan pembeli harus berdaftar dengan lembaga perumahan. Jadi pemaju yang memajukan rumah Perakku 1 dan Perakku 2 wajib dan syaratnya ketat, memang perlu mematuhi nama-nama yang telah diberikan oleh lembaga perumahan supaya golongan sasar dan juga kita punya objektif untuk memberi rumah kepada golongan-golongan B40 dan M40 ini tercapai. Jadi pemaju tidak boleh just simply pick up name ataupun ambil mana-mana nama dan bagi untuk perumahan tersebut lah. Di mana pernah terjadi sebelum ini, ada pemaju yang berdaftar di bawah lembaga perumahan Hartanah Perak, tetapi dibangunkan rumah tu, setelah dibangunkan dia jual kepada golongan yang bukan berdaftar di bawah lembaga perumahan. Jadi bila kita dapat maklumat dan juga kita telah mengambil tindakan, kita telah mengenakan penalti dan juga syaratkan kepada pemaju tersebut untuk menggantikan balik unit-unit yang telah dijual kepada bukan nama melalui LPHP dan akan dimajukan balik dan mengikut nama yang telah dikeluarkan oleh lembaga perumahan. Kedua, tempoh moratorium unit rumah Perakku 1 dan 2 adalah selama 10 tahun sebelum ianya boleh dijual. Ini juga syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga perumahan supaya pembeli-pembeli yang dah dipilih dan juga telah mendiami rumah-rumah Perakku tersebut hanya boleh menjual rumah tersebut setelah 10 tahun didiami. Dan kita pun tidak menggalakkan pembeli untuk menyewa ataupun menjual lah, sebab kita setelah pemilihan tu kita ketat dan setelah pemilihan tersebut kita harap pohon-pohon yang dah mendiami rumah ni akan duduk di situlah. Dasar penambahbaikan perumahan negeri Perak ini adalah terpakai kepada pelbagai kategori pembangunan, skim perumahan termasuk skim pembangunan bercampur. Dasar pembinaan komponen perumahan kos rendah Perakku 1 dan kos sederhana Perakku 2 hendaklah dibina terlebih dahulu atau syarat secara serentak dan akan juga terpakai kepada kelulusan pemajuan perumahan terdahulu yang komponen perumahan kos rendahnya masih belum dibangunkan. Jadi kalau kita lihat nombor 4 ni, kita Lembaga Perumahan Hartanah Perak juga bertindak sebagai agensi yang mengulas dalam permohonan kebenaran berancang. Satu agensi yang akan bertanggungjawab untuk mengulas dan juga memberi ulasan dalam kebenaran berancang. Jadi setiap pembangunan yang telah ditetapkan ataupun akan dimajukan, kita akan syaratkan untuk pemajuan tersebut didahulukan pembinaan rumah Perakku 1 dan Perakku 2 ataupun boleh dibangun secara serentak dengan fasa-fasa yang selebihnya. Kalau pembangunan-pembangunan tersebut tidak dibangunkan rumah kos sederhana, pihak lembaga perumahan sendiri akan mengambil tindakan dan juga akan memohon untuk pembatalan untuk memajukan kawasan tersebut lah. Nombor 5, insentif kerajaan negeri yang telah diluluskan kepada pembinaan perumahan keseluruhan kos rendah. Pemaju swasta akan dipanjangkan juga kepada pemaju yang membangunkan sebahagian atau 10% unit kos rendah dan 20% kos sederhana. Insentif ini terhad kepada komponen kos rendah, kos sederhana sahaja. Jadi dalam keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan bilangan 1977 yang tidak silap saya telah diluluskan pada tahun lepas 4 Oktober 2019, insentif kepada pemaju ini adalah untuk menggalakkan pemaju dan untuk menyediakan rumah Perakku 1 dan Perakku 2. Jadi insentif ini melibatkan pengecualian fee di pihak berkuasa tempatan. Jadi setiap pemaju-pemaju yang membangunkan rumah Perakku 1 dan Perakku 2 ni, kita akan memberi insentif pengecualian fee mengikut kiraan DPBT berkaitan dalam saiz tanah yang dibangunkan lah. Contoh rumah Perakku 1 dan Perakku 2 sahaja. Jadi insentif ini merangkumi fee kebenaran merancang, fee pelan kerja tanah, fee pelan R&D, bayaran papan holding, permit rumah kongsi, permit papan tanda, pelan lampu jalan dan sumbangan saliran. Jadi bagi pemaju yang membangunkan rumah ni, dia orang layaklah untuk memohon 8 insentif pengecualian ini daripada pihak berkuasa tempatan. Jadi pihak Lembaga Perumahan Hartanah Perak sendiri akan membantu pemaju-pemaju yang committed untuk membangunkan rumah Perakku, dan kita akan bantu memanjangkan permohonan mereka ke pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan pengecualian fee di pihak berkuasa tempatan ini. Terusnya kita akan tackle sikit berkenaan data perumahan negeri Perak. Kalau kita lihat yang terpapar di skrin ini data projek pembangunan rumah Perakku oleh Lembaga Perumahan Hartanah Perak. Jadi keseluruhan data yang dipaparkan ini adalah data pembangunan rumah Perakku yang dibangunkan oleh LPHP saja. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, rumah Perakku 1, Perakku 2 ni bukan tertakluk di bawah tanggungjawab Lembaga Perumahan Hartanah Perak sepenuhnya.
mengikut hasrat Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, dalam masa 50 tahun ni dia sasarkan sebanyak 50,000 unit rumah di seluruh negeri Perak. Dan usaha-usaha ini juga dibantu oleh agensi-agensi dan juga GLC negeri termasuk MBING, SSI, SADC, MAIP, Yayasan Perak dan juga beberapa agensi di peringkat persekutuan seperti Felda dan sebagainya. Tapi apa yang dipaparkan ini adalah data daripada segi perumahan yang dibangunkan oleh Lembaga Perumahan Hartanah Perak saja. Kalau kita lihat di sini jumlah daripada segi pembangunan tu berbeza mengikut daerah lah. Contoh kalau kita lihat di daerah Kerian merangkumi siap dibina pembinaan perancangan merangkumi 467 unit. Daerah Larut Matang dan Selama 1421 unit. Daerah Manjung 1543, daerah Perak Tengah 1504, daerah Hilir Perak 858, Bagan Datuk 280, Hulu Perak 846, Kuala Kangsar 976, daerah Batang Padang 1288, daerah Kinta menerima limpahan pembangunan yang paling tinggi lah iaitu sebanyak 10,496, daerah Muhalim 762 dan daerah Kampar 1140. Ini pula merupakan unjuran ataupun taburan pembangunan Perakku 1, 2 dan 3 di negeri Perak. Seperti saya maklumkan tadi, hasrat Yang Amat Berhormat Menteri Besar adalah untuk mencapai 50,000 unit rumah Perakku dalam masa 5 tahun iaitu daripada tahun 2018 hingga 2023. Jadi mengikut taburan di sini, jumlah yang kita ada sebagai pusat pengumpulan data perumahan negeri Perak ni kita ada 52,008 unit yang telah committed untuk dibangunkan dalam masa tempoh 3 tahun. Yang ini merangkumi bukan sahaja lembaga perumahan tapi juga melibatkan beberapa agensi negeri yang seperti saya maklumkan tadi. Jadi kalau kita lihat kat sini, Kinta keseluruhannya menerima 15,526 unit dan juga Bagan Datuk yang paling sikit lah 102. Jadi keseluruhan 52,008 unit ini akan dibangunkan dalam masa 5 tahun dan juga pembangunan untuk setiap unit-unit ini sedang dibangunkan oleh lembaga perumahan dan agensi-agensi yang terlibat. Saya akan share sikit berkenaan garis panduan dan spesifikasi rumah Perakku. Dalam garis panduan ni kita akan gariskan atau kita akan highlight 5 elemen iaitu struktur dan elemen estetik, kemasan dalaman dan lantai, kemasan dalaman, kelengkapan elektrikal dan juga kelengkapan sanitari. Bagi makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita mewajibkan pelaksanaan kaedah IBS sebagai salah satu syarat kelulusan kebadan merancang dan plan bangunan bagi pembangunan berkuasa 50 ekar ke atas, dan juga bahan binaan rumah Perakku perlu mendapat pengiktirafan SIRIM dan perakuan pematuhan standard bahan binaan oleh CIDB. Jadi nombor 1 ni kita lihat daripada segi struktur dan elemen estetik. Ini merupakan syarat ataupun spesifikasi minima yang boleh kita gariskan dalam pembangunan rumah Perakku 1 dan Perakku 2 serta 3. Kalau kita lihat sini, saya dah pecahkan kepada 2. Struktur boleh dikatakan lebih kurang sama di antara Perakku 1 dan Perakku 2 dan 3. Cuma apa yang membezakan kedua-dua ini adalah daripada segi elemen estetik yang merangkumi skirting. Hanya pada ruangan berjubin dan juga elemen estetik bagi rumah Perakku 2 dan 3 disediakan. Yang lain boleh kita lihat dekat sini kurang sama daripada segi penyediaan struktur dan elemen estetik dia. Seterusnya, kawasan dalaman, kemasan dalaman lantai bagi perumahan teres, bandar dan bertingkat dan juga rumah teres dan bandar. Kalau kita lihat kat sini pun dia punya daripada segi kemasan dia lebih kurang sama. Cuma syarat yang spesifikasi minimum yang kita letakkan di rumah Perakku 2 dan 3 berbeza daripada segi rumah teres dan bandar. Iaitu kalau kita lihat situ tempat letak kereta dia, kalau rumah Perakku 1 lepaan simen, bagi rumah Perakku 2 dan 3 tempat letak kereta kemasan dia daripada segi jubin homogeneous, concrete imprint, lepaan simen ataupun brush finish. Ini pula berkenaan dengan kemasan dalaman. Kalau kita lihat pun dia tak banyak beza daripada segi Perakku 1 dan Perakku 2 dan 3. Tingkap, casement aluminium sama juga dengan rumah Perakku 2 dan 3. Pintu juga daripada segi spesifikasinya sama untuk kedua-dua rumah Perakku 1 dan 2.
bingkai pintu juga sama, ceiling dan juga dinding juga adalah sama. Jadi ia selalunya perbezaan daripada segi spesifikasi minimum ni berbeza daripada segi size slot dan bukan daripada keseluruhan kemasan ni lah. Jadi apa yang membezakan satu-satu rumah kos rendah dan juga kos sederhana tu adalah daripada segi dia punya luas saiz tersebut. Seterusnya saya akan share sikit mengenai kemasan dalaman. Berikut merupakan kemasan dalaman merangkumi kuantiti mengikut jenis bagi rumah perakku dan perakku 2 dan 3. Punca kuasa lampu 12 bagi perakku 1, 13 bagi perakku 2 dan 3, punca kuasa 13 11 bagi perakku 1 dan 15 bagi perakku 2 dan 3. Dan yang lebih tu kita boleh katakan lebih kurang sama lah mengikutkan punca kuasa air panas, punca kuasa smart TV, punca telefon dan juga punca loceng, bell point. Jadi saya rasa daripada segi penyediaan kemasan dan juga apa yang membezakan rumah kos rendah dan juga kos sederhana di negeri Perak ni adalah daripada segi saiz dia tersebut lah. Dan terakhir daripada segi kelengkapan sanitari. Kalau kita lihat mangkuk tandas jenis duduk dan cangkul disediakan di bilik mandi utama dan juga bilik mandi tandas kedua. Besen dan kepala paip di bilik mandi tandas utama dan bilik mandi tandas kedua. Pancuran mandi untuk bilik mandi tandas utama dan juga kedua. Kepala paip disediakan di semua bilik mandi dan juga dapur serta jemuran. Sinki dapur di bahagian dapur. Ini terpakai untuk kedua-dua rumah iaitu kos sederhana perakku 1 dan perakku 2 serta 3. Seterusnya rumah perakku Padang Kunyit Greek. Ini merupakan salah satu projek di bawah Lembaga Perubahan Hartanah Perak. So saya akan go through ada 3 ke 4 projek di negeri Perak. Yang pertama ni rumah perakku Padang Kunyit di Greek. Ini kita just ambil contoh kawasan ataupun kita sediakan design tu daripada segi untuk paparan atau juga share dengan pihak UiTM lah. Pada tapak projek ini keluasan dia adalah 10 ekar, kepadatan untuk 1 ekar adalah 12 unit, harga jualan RM70,000 hingga RM90,000, saiz slot 20x65, saiz rumah 20x43 dan keluasan rumah minimum adalah 850 kaki persegi. Jadi harga jualan untuk kawasan Padang Kunyit ni sebenarnya RM70,000 disebabkan di bawah Majlis Daerah Great. Tapi ada juga di mana kita menerima beberapa kes di mana rumah yang sepatutnya harga RM70,000 di kawasan Majlis Daerah di zon B terpaksa dinaikkan disebabkan beberapa masalah ataupun penambahan kos lah yang melibatkan kos infra dan juga kos-kos lain yang menyebabkan harga rumah menaik. Tapi apa yang kita alami sebelum ni, rumah yang sepatutnya harga jualan RM70,000 dia tidak akan naik tinggi lah. Paling tinggi pun dia akan hingga ke RM80,000. Jadi kalau kita lihat kat sini, ini merupakan layout plan untuk rumah perakku Padang Kunyit Greek dengan ruang parking yang disediakan sepanjang untuk boleh memuatkan 2 biji kereta, bilik tidur 3 bilik mengikut keluasan standard UBBL dan 1985, bilik air tandas 2 bilik air, ruang tamu, ruang makan dan dapur, sistem kumbahan menggunakan sistem tempat pembuangan berpusat iaitu STP dan sistem peperitan terbuka ataupun tertutup. Seterusnya ini merupakan layout plan tadi juga untuk rumah perakku Padang Kunyit. Nanti mungkin kita boleh share dengan pihak UiTM juga. Pelan lantai bagi pembangunan rumah perakku di Padang Kunyit. Kereta rentas bagi stil untuk pembangunan rumah yang sama, rumah perakku Padang Kunyit. Dan juga ini spesifikasi ataupun penyediaan spesifikasi bagi rumah perakku Padang Kunyit yang tadi tu. Jadi kalau kita lihat dekat sini, spesifikasinya sama apa yang saya bentangkan dalam garis panduan spesifikasi rumah perakku. Kalau kita lihat kat sini, struktur kerangka bangunannya, luar dan dalam bangunan merangkumi konkrit bertertulang, dinding struktur kerangka bumbung juga konkrit dan batu bata, kekuda logam jenis besi tergavani, kemasan bumbung, kemasan silin juga jubling konkrit. Kalau kita lihat kat sini, pembangunan ini dah mengikut apa spesifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Perumahan lah, spesifikasi minimum. Jadi kita akan syaratkan juga kepada pemaju-pemaju yang membangunkan rumah perakku ni agar memenuhi spek dan juga apa yang telah digariskan oleh Lembaga Perumahan Hartanah Perak.
kerana Lembaga Perumahan Hartanah Perak juga merupakan satu agensi yang bertanggungjawab untuk memberi kelulusan dan juga memberi kemudahan merancang. Jadi kita akan lihat benda ni secara detail lah sebelum bangunan tersebut mendapat kelulusan. Rumah Perakku Hulu Bernam di Mualim berikut merupakan plan susun atur bagi Rumah Perakku di Hulu Bernam. Rumah Perakku Hulu Bernam ni merupakan rumah perakku yang telah dibangunkan dan sekarang ni telah mencapai lebih kurang 60 hingga 70% peratusan pembinaan. Dan juga kita sebenarnya di Mualim ni kita ada dua projek di bawah lembaga perumahan, iaitu di Mualim dan juga di Hulu Bernam. Jadi yang saya paparkan sekarang ni adalah di Hulu Bernam. Kalau kita lihat kat sini, ini merupakan pelan lantai bagi perumahan rumah kos rendah tersebut yang melibatkan porch, living, dining, kitchen semua. So spesifikasinya pun tetap sama dan juga spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perumahan Hartanah Perak. Spesifikasi bangunan yang ni yang kita dapat daripada pihak arkitek, pihak jurusini bina, perancang, dan juga spesifikasi bangunannya pun telah kita semak dan juga telah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perumahan. Ini perspektif bagi contoh bangunan Rumah Perakku di Hulu Bernam. Perspektif juga ini pandangan hadapan sisi dan belakang Rumah Perakku yang dibangunkan di daerah Hulu Bernam. Ini merupakan kerja-kerja pembinaan di tapak bangunan Rumah Perakku Hulu Bernam. Mungkin kita pun sebenarnya ini mungkin gambar dalam 2-3 bulan lepas bila kita buat inspection balik dekat site. Sekarang ni pembangunan pun dah capai boleh dikatakan 60-70%. Dan Yang Berhormat Menteri Besar sendiri juga telah melawat kawasan tersebut lah. Sebab kita untuk Rumah Perakku Hulu Bernam ni kita telah menjalankan satu majlis serahan kunci dan juga serahan surat tawaran kepada pembeli-pembeli yang layak. Jadi ini merupakan gambaran kerja-kerja pembinaan di tapak lah. Seterusnya saya akan pergi kepada cadangan projek transit home Youth City di Mualim. Kalau kita lihat kat sini, ini merupakan satu komponen ataupun projek perumahan yang slightly different daripada rumah kos rendah. Tapi kita tackle kepada youth punya golongan, sasar youth, dan kawasan ini terletak berhampiran dengan stesen kereta api Tanjung Malim. Apa yang kita cuba terapkan di sini adalah rumah ni merupakan jadi rumah transit kepada youth yang bekerja di Lembah Kelang ataupun bekerja di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor, di mana kawasan ini berdekatan dengan rumah stesen kereta api. Jadi youth ataupun golongan belia yang duduk di sini boleh secara transit duduk dan juga bekerja di luar negeri Perak. Jadi kalau kita lihat kat sini, tapak dia dimerangkumi 3 tapak, tapak A1, tapak A2 dan A3. Ini merupakan salah satunya projek yang melibatkan belia di negeri Perak selaras dengan hasrat kerajaan terdahulu untuk membangun kawasan Mualim ni, kawasan Tanjung Malim sebagai salah satu kawasan belia di negeri Perak. Jadi ini merupakan plan susun atur bagi kawasan tersebut. Pandangan hadapan bagi tapak A1, pandangan belakang dan juga pandangan keseluruhan bagi kawasan pembangunan youth city ataupun youth home transit di Mualim. Ini merupakan diagram overall perspektif daripada pandangan daripada belah selatan daripada kawasan tapak, dan juga plan susun atur bagi tapak A2 dan A3. Ini kawasan A2 dan A3 lah. Sebenarnya lebih kurang sama saja daripada segi overall tapak dia. Cuma apa yang dikongsikan di sini lebih kepada tapak A2 dan A3 ni merupakan 3 tapak lah. Back view dan juga overall view. Okey, seterusnya saya akan pergi pula kepada skim lot Rumah Perakku ataupun SLPP. SLPP ni sebenarnya sebelum ini kita kenal pasti dia lebih dikenali sebagai rumah RPT, tapi pihak berkuasa negeri PBM melalui mesyuarat kerajaan negeri bilangan 1963 bertarikh
13 Mac 2019 telah bersetuju melantik Lembaga Perumahan Hartanah Perak sebagai pemaju bagi membangunkan RPT secara perswastaan di negeri Perak melalui mesyuarat Lembaga Perumahan Hartanah Perak bilangan 2 2019. Ahli Lembaga Perumahan telah bersetuju menukar nama RPT Komuniti Mufakat kepada Skim Perumahan Perakku ataupun SLPP. Jadi SLPP ini merupakan nama baru bagi RPT dan telah diberi kuasa ataupun telah diberi tanggungjawab oleh pihak berkuasa negeri untuk dibangunkan di bawah Lembaga Perumahan Hartanah Perak. Melalui kaedah pembangunan SLPP ini, setiap peserta dikehendaki sepakat untuk membiayai kos infrastruktur. Kaedah ini meliputi pembangunan RPT tanah kerajaan yang masih belum diberi milik atau RPT bagi cadangan baru di atas tanah kerajaan atau di atas tanah milik LPHP. LPHP hanya menekan caj pengurusan antara RM3,000 hingga RM5,000 kepada setiap peserta. Kalau kita lihat kat sini, ini merupakan kita punya draft yang kita sediakan untuk penyediaan rumah SLPP. Sebagai contoh, kita mengambil contoh rumah sesebuah satu tingkat di Tanah Hitam, Ipoh dengan kawasan tapak 10 ekar, kepadatan 1 ekar 6 unit dan juga harga jualan RM180,000. RM180,000 ini merangkumi harga kos tanah, kos infra dan juga kos pembangunan yang akan ditanggung oleh pihak kuasa negeri dan juga peserta-peserta yang terlibat. Jadi saiz lot dia 45x75 dengan saiz rumah 20x43, keluasan rumah minimum 850 kaki persegi. Jadi apa yang dikatakan dengan RPT mufakat sebelum ini apabila adalah kita akan mengambil kira kos bagi satu-satu infra bagi keseluruhan tapak dan dia akan dibahagikan sama rata kepada setiap peserta yang terlibat. Dan setiap peserta terlibat akan menanggung kos pembinaan infra, pembangunan infra dan juga kos pembinaan rumah akan dicampur sekali dengan kos infra lah. Jadi harga jualan kepada setiap peserta adalah sebanyak RM180,000. Ini merupakan plan rantai bagi SLPP, Skim Lot Perumahan Perakku yang melibatkan satu ruang parking kereta, 3 bilik mengikut keluasan standard UBBL 1985, bilik air tandas sebanyak 2 bilik air, ruang tamu, ruang makan dan dapur, sistem kumbahan penggunaan sistem tempat pembangunan individu atau IST serta sistem pemerintahan terbuka dan tertutup. Jadi di sini pula adalah Skim Lot Perumahan Perakku satu tingkat di Tanah Hitam, Ipoh. Ini merupakan kita punya just pandangan perspektif yang dicadangkan untuk SLPP di Tanah Hitam, Ipoh lah. Jadi apa yang saya bentangkan tadi itu merupakan skim ataupun program di bawah lembaga perumahan beserta dengan dia punya spesifikasi minimum yang dibangunkan. Jadi berbeza mengikut komponen yang dibangunkan dan berbeza mengikut program yang ditawarkan. Jadi secara overallnya, generalnya itulah antara program yang di bawah lembaga perumahan SLPP, Rumah Perakku 1, 2 dan 3 dan UCT. Jadi saya akan share sedikit di sini projek-projek Rumah Perakku LPHP dalam pembinaan dan telah siap dibina. Kawasan-kawasan ini merangkumi 26 yang telah saya bentangkan tadi, Mukim Muslim di Trolak, Cangkat Jong, Felka Nasaruddin di Perak Tengah, Batu 14 Lekir, Batu 10 Lekir, Selinsing, Dennis Town, Kampung Datuk Nazri, Tualang Sekah, Perwira Segari dan Perwira Seri Iskandar. Untuk makluman, Tualang Sekah ini merupakan projek yang telah didiami dan juga telah diduduki semenjak Disember 2019 dan juga satu majlis yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah diadakan pada Disember 2019. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lihat secara detail ataupun lihat secara dekat berkenaan Rumah Perakku yang telah dimaju dan didiami di negeri Perak ni, contoh yang paling dekat dan ada adalah di Tualang Sekah lah. Kerana Tualang Sekah ni dengan 60 unit Rumah Perakku telah didiami bermula pada tahun 2019, Disember 2019. Perwira Segari dan juga Perwira Seri Iskandar. Perwira Segari dan Perwira Seri Iskandar ni merupakan satu program perumahan yang terletak di bawah lembaga perumahan juga, tapi kita lebih memberi manfaat dan juga golongan sasaran kita adalah
yang telah berdaftar di bawah Kementerian Pertahanan lah. Jadi kalau kita lihat kat sini, Perwira Segari dan juga Perwira Sri Iskandar ni lebih kepada pihak berkuasa ataupun pihak beruniform seperti polis dan juga Angkatan Tentera. Jadi kedua-dua projek ni, perwira ni telah dibangunkan di Segari dan Sri Iskandar. So ini pun boleh jadikan sebagai rujukan dan juga untuk kajian lapangan tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada masa boleh lawat ke kawasan perwira Sri Iskandar. Dan juga Tualang Sekah 2. Tualang Sekah 2 ni merupakan rumah kos sederhana yang dimajukan berhadapan dengan Tualang Sekah 1 yang telah dimajukan terlebih dahulu. Tanjung Tualang, Cemor Tanah Hitam, Cemor, Kampung Serdang dan Buntung. So ini merupakan pembangunan, antara pembangunan yang sedang dibangunkan dan telah siap dibina di negeri Perak lah, di bawah seliaan Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak. Dan seterusnya ini saya share lagi berkenaan dengan rumah Perakku Tualang Sekah. Rumah Perakku yang telah dibangunkan dan telah siap diduduki di Tualang Sekah. Jadi keseluruhan 60 unit ni telah diduduki dan kita pun paling latest pernah buat lawatan inspection balik dalam 2-3 bulan sudah, dan ada juga rumah-rumah yang masih belum diduduki lah. Tapi boleh dikatakan 90-95% telah didiami dan juga telah diduduki. Jadi saya rasa perkongsian saya berkenaan rumah Perakku ni mungkin ada sampai di sini, tapi kita tadi yang seperti dipahamkan oleh dengan Cik Anwar tadi, kita juga ada menerima beberapa soalan lah, dan saya akan cuba jawab beberapa soalan yang telah diutarakan ni. Dan mungkin kalau Tuan Haji, kalau ada apa-apa berkenaan slide ni, kalau nak tanya dulu ke, atau sebelum kita masuk kita punya Q&A tadi tu. Saya tak dengar Haji. Ya, sorry. Terima kasih Tuan Syed kerana telah memberi presentation very detail accent of rumah Perakku. Saya rasa budak-budak ni dapat pick up almost everything yang telah di spell out. It's just that on behalf of Department Architecture ni, kalau boleh kita dapat share the slide kerana banyak yang detail yang perlu kita pick up daripada point-point you, sebab banyak data-data ni polisi spell out tadi secara detail. Then budak-budak pun actually ada bagi soalan tadi. Saya masa sekarang ni saya dah open pada budak-budak punya soalan. Kita serahkan pada budak-budak untuk jawab. Then saya pula tadi dari senarai yang saya bagi kat you tadi tu, saya dah summary kan. Ada soalan yang dah jawab actually-nya. Then ada soalan yang mungkin tak relevan for this session. Jadi mungkin saya start dululah sebelum budak-budak tanya soalan. Kalau ada budak ada soalan, just masukkan dalam chat ataupun boleh request for soalannya. Guys, minta you spell out ni Right, okay, soalan pertama antara yang mungkin kita ni, wajarkah untuk membina rumah mampu milik yang menyasarkan kepada pejabat awam kerajaan sahaja seperti PPAM yang dibina di Selangor kerana kedudukannya terletak berhampiran dengan kerajaan pusat ataupun di Ipoh, for example? Okay. Untuk makluman berkenaan soalan yang wajarkah atau pembinaan projek PPAM yang dibina di Selangor, contoh di Selangor. Jadi bagi pandangan Lembaga Perumahan Tanah Perak sendiri, kita merasakan pembangunan ini juga satu perumahan yang wajar. Kalau kita ambil contoh rumah Perakku ataupun rumah kos sederhana ataupun rumah mampu milik yang disediakan oleh Pemaju, apa yang membezakan penyewa awam ni dengan juga kaki tangan swasta adalah dari segi financing, di mana pembeli-pembeli yang daripada penyewa awam ni dia boleh buat dengan LPPSA. Jadi penyewa awam ni punya perumahan seperti contoh di Selangor, di Perak ni dulu ada tapi dah dibatalkan. Kalau contoh kalau dekat Perak dulu ada dekat Sungai Raya dekat dengan RTC Gopeng. Tapi melalui surat daripada pihak Jabatan Perumahan Negara 2018, perumahan tersebut dah dibatalkan di negeri Perak. Jadi kalau mengikut kewajaran, daripada segi kewajaran, bagi saya perumahan ini merupakan satu perumahan yang memberi impact positif dan juga pulangan yang baik kepada penyewa awam khususnya, kerana seperti apa yang dimaklumkan oleh pihak PPAM sebelum ni, harga jualan rumah tu rumah harga kos sederhana, tapi dia ada juga subsidi daripada kerajaan negeri. Jadi dengan subsidi ni sedikit sebanyak membantu pihak
penyewa awam ni, pekerja-pekerja penyewa awam ni untuk mendapatkan perumahan. Untuk makluman tuan dan juga tuan-tuan puan-puan juga, di negeri Perak ni kita ada rekod ataupun kita ada data yang menunjukkan pemilikan rumah dan juga daripada segi pemilikan rumah oleh golongan-golongan tertentu. Contoh kita dapatkan daripada penyewa awam ataupun kita cek semakan dengan SUK negeri, boleh dikatakan most of penyewa awam di negeri Perak ni masih belum memiliki rumah. Jadi daripada segi kewajaran dan juga apa yang boleh diberikan oleh pembangunan PPAM ni, saya rasa ia dapat memberi satu pulangan ataupun satu impact positif kepada pembeli lah. Cuma malangnya dekat negeri Perak ni PPAM dah tak ada. Ada last dulu dekat Sungai Raya dan difahamkan pun telah dibatalkan akibat pemaju sendiri yang tarik dirilah dengan ataupun program yang telah dibuat ni. Okay, alright. Terima kasih for the information. Guys, boleh dah start hantar question. Saya bacakan kepada yang second question. Insentif. Okay, tadi you spell out tadi ada insentif kepada pemaju untuk buat pembinaan. Dia lebih kepada pembinaan punya insentif. Cuma soalan ni, ada tak insentif yang melibatkan insentif pembangunan yang melibatkan jika sesuatu development tu nak dibuat menggunakan konsep lestari ataupun green architecture, ada tak insentif tu wujud di Perak ataupun insentif tu daripada state daripada government Malaysia? Okey, untuk makluman tuan-tuan puan-puan, sebenarnya kita kekangan daripada segi pemaju ni, dia nak sediakan green incentive ataupun green architecture ni agak sukar lah, sebab dengan harga jualan yang begitu minima, 70,000 hingga 90,000 bagi kos rendah. Jadi bila dia nak impose green architecture ni agak sukar di peringkat pemaju kerana ia akan melibatkan kos-kos ataupun kenaikan harga daripada harga minimum. Cuma apa yang kita maklumkan ataupun hasil semakan kita dengan pihak SEDA, pihak SEDA ataupun pihak federal sendiri dia tak ada khusus daripada segi insentif ataupun perangan ataupun daripada segi pelepasan cukai dan sebagainya. Apa yang yang ditawarkan oleh pihak SEDA adalah daripada segi fee assessment yang rendah. Jadi daripada pihak SEDA, kalau kita buat assessment daripada zero carbon ataupun zero energy ataupun low carbon, dia lebih kepada fee assessment yang sedikit beza lah dengan penawaran rumah-rumah yang harga terbuka. Tapi data yang diberikan oleh pihak SEDA sendiri, diorang tak ada lagi pembangunan ataupun pemaju rumah mampu milik atau rumah kos rendah yang approach pihak SEDA untuk memohon untuk insentif ataupun memohon untuk membangunkan rumah-rumah kos rendah ni dengan green architecture. Cuma di peringkat kerajaan negeri, apa yang seperti saya maklumkan tadi, di peringkat kerajaan negeri tiada insentif daripada segi pembangunan green architecture, tapi ada insentif daripada pembangunan rumah kos rendah. Mungkin saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam slide yang berbeza, ataupun saya akan bagi balik putusan mesyuarat tersebutlah kepada tuan-tuan supaya melihat daripada segi insentif di negeri Perak ni. Kita akan bagi pengecualian daripada segi fee yang terlibat dengan pihak berkuasa. Okey. Atau tuan nak saya go through one by one soalan ni ke, ataupun ada yang saya dah summary kan, yang mana soalan tak relevan tu saya skip kan. Jadi saya mungkin ni. Tak apa, you nak presenting the ni ke insentif tu? Insentif tu tadi saya dah share tadi. Cuma insentif pengecualian fee lah yang melibatkan 8 insentif tersebut, iaitu fee KM, fee pelang kerja tanah, fee R&D, bayaran holding, permit rumah kongsi, permit papan tanda, pelayanan perjalanan dan sumbangan saliran. So kita di negeri Perak, pemaju-pemaju yang bangunkan rumah yang Perak pun ni, kita sendiri akan bantu mereka lah untuk dapatkan pengecualian dan juga pengurangan fee yang digariskan tersebut. Okay, faham. Dia. Alright. Tu Haji, dia mute tadi. Okay, sorry, minta maaf. Okay, ni soalan yang next. Mungkin dia, you dah mungkin secara tak langsung dah jawab macam ni, tapi for the purpose of this exercise, isu ni dah menjadi isu banyak tempat, which is isu gap
gated, guarded. Okey lah, walaupun satu development tu dah buat pada mula KM masuk semua ni bukan gated, tapi bila siap the whole community tersebut nak buat gated juga. Lepas gated dia nak buat guarded pula. Okay, what's your view ataupun policy about this issue? Okay, tapi mungkin perkara ni dia tidak melibatkan kos rendah lah. Dia akan melibatkan kos ataupun komponen perumahan yang selain daripada kos rendah. Sebab selalunya bila gated ni dia bukan boleh dikatakan strata. Bila dah guarded dia strata kan. Jadi bila guarded dan gated ni selalunya dia akan melibatkan tambahan daripada segi kos seperti kos management lah, kos management bila untuk nak bayar guard, bayar untuk proses untuk nak pasang dan sebagainya. Jadi daripada segi view lembaga perumahan sendiri, apa yang dipraktikkan di negeri Perak ni daripada segi rumah kos rendah ni tidak ada lagi lah rumah-rumah yang melibatkan guarded dan gated. Cuma apa yang kita pernah terima aduan ataupun pandangan daripada pembeli, contoh di Manjung, di mana sebelum ni pemaju menjanjikan untuk gated dan guarded dan sebagainya, tapi bila sampai at the end tak ada. Jadi bagi kita penyediaan ini sebenarnya elok dan bagus bagi kalau dia nak tackle daripada segi smart city, smart community dan sebagainya. Cuma daripada view rumah kos rendah tersebut, kita cuba meminimumkan spek seboleh yang mungkin supaya rumah-rumah ni tidak dikenakan ataupun tidak dijual dengan harga yang terlampau tinggi ataupun berbeza dengan dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Thank you. Okay guys, ada soalan, saya baca soalan daripada list yang saya dapat ni. Okay, saya bacakan lagi. Okay, ada isu. Okay, as a academic punya exercise, obviously kami akan sentuh dari segi aspek macam mana to create the ideal solution to the housing for vertical punya housing. Okay. Antara idea-ideal yang kita cuba nak buat adalah supaya mungkin benda ni become a proposal ataupun modul in future di mana kita dah jawab semua isu-isu kemasyarakatan, isu-isu community within the vertical housing, dari segi isu ventilation, voice, noise, apalah semua tu, benda-benda tu, termasuklah isu-isu yang yang saya spell out tadi, which is a green community whatsoever. Jadi kalau katakan macam student dia nak come up with idea Sky Garden, bila Sky Garden ni dia ada elemen so that satu level tu ataupun setiap dua level atau tiga level boleh berkumpul dekat situ. Kalau ada majlis, katakan apa perjumpaan by level boleh berjumpa kat situ ke. So this idea such as cross ventilation, yang mana rumah Perak tu mungkin dari segi kos tak dapat mampu untuk di-incorporated kan. Jadi kalau student come up with ni, will that be an issue ataupun on Perak supaya dia jadikan sebagai guide, like, probably ideal for the future lah for Perak rumah. Is it possible? Tuan, sebenarnya kita memang terbuka daripada segi idea-idea yang membina dan juga idea-idea yang boleh dikatakan sebagai satu benda baru dekat negeri Perak ni. Sebab kita, kalau gila kita faham, kita ada dasar dan kita ada permintaan dan kita ada penawaran. Daripada segi dasar, kita tertakluk kepada harga rumah yang sekian-sekian. Dan pembinaan kita tak boleh go beyond that supaya kita tertakluk pada dasar. Tapi apa yang Tuan panjangkan tadi, saya rasa ini satu benda yang amat bagus lah. Sebab kalau bila academician come out with such an ideas dan juga benda-benda yang saya rasa kita boleh impose dalam rumah Perakku ni supaya dia akan jadi satu modul ataupun satu benda yang berbeza dengan kos rumah rendah di tempat lain. Sebab kita pun sebelum ni pernah di-approach oleh satu pemaju untuk bangunkan the whole scheme dengan pembangunan rumah kos rendah, tapi dia nak come out with idea yang rumah-rumah tersebut disediakan panel solar. So instead of dia bayar bulanan tinggi, dia jadikan satu panel solar tu untuk dijadikan sebagai satu penanda aras untuk kerajaan negeri lihat rumah Perak, rumah kos rendah ni pun boleh dibangunkan dengan such benda-benda yang boleh dikatakan lebih sustainable ataupun lebih mampan. Jadi kita sebenarnya di negeri Perak, daripada pandangan view kerajaan negeri sendiri, kita terbuka ataupun kita menerima sebarang idea
selagi ianya tidak sejauh sasar dengan dasar yang ditetapkan, dan selagi ianya merupakan satu benda yang boleh di-achieve ataupun boleh mendapat sambutan dan juga golongan-golongan yang kita target ni sebenarnya dapat rumah. Sebab yelah, kita tak ada di lembaga perumahan ni, kita tak ada the exact calculation ataupun exact benda yang kita kata okay, kalau kita sediakan spek-spek sebegini, rumah akan jadi from 70k, 90k you akan burst jadi macam ni. Tapi kalau benda tu boleh dijadikan sebagai satu inisiatif dan kita boleh lihat daripada segi benda itu merupakan satu kelainan dan juga boleh create satu community yang sustainable, boleh create satu persekitaran yang lebih green dan juga lebih orang cakap mesra. So why not untuk kita di negeri Perak terbuka dengan sebarang pembentangan ataupun sebarang idea daripada lebih-lebih lagi daripada pihak academician lah, kerana kita tahu dia lebih main dengan benda-benda yang baru dan juga benda-benda dengan ideas yang lebih membina ni saya rasa. Ni guys, saya boleh continue yang sebelum saya continue yang lain. Ada soalan ke nak tanya daripada kalangan pensyarah ataupun kalangan student? Boleh terus tanya soalan melalui Google Meet ni. Ada soalan? Ada Encik. Nama saya Ashraf. Ya. Hello. Encik, Assalamualaikum. Nama saya Ashraf. Saya seorang pelajar. Saya nak tanya daripada spesifikasi yang Encik bagi tadi untuk seperti pintu, bahan-bahan binaan tu, kami perlu ikut bulat ke? Sebab saya bagi konteks kami punya design semester ini adalah untuk membuat satu affordable high rise building. Jadi saya nak tanya spesifikasi yang Encik bagi tadi untuk pintu tingkap tu, kami kena ikut bulat-bulat ke ataupun dia ada macam kelonggaran sikit? Okey, terima kasih Encik Ashraf. So sebenarnya bila kita gariskan spesifikasi rumah dengan spek minimum macam tu, supaya kita boleh kontrol harga jualan dan juga harga yang ditawarkan kepada pembeli. Jadi kalau daripada segi sudut pelajar ataupun student UiTM, dia tak ada kekangan daripada segi kos. Macam mana? Ada kekangan daripada segi kos ke Haji? At the moment, kami akan buat brief based on rumah Perakku. Tetapi pegang pada percentage keluasan yang sama, harga yang sama, terpulang pada kreativiti pelajar untuk pastikan reka bentuk tersebut within the range set by lembaga. Okay. So menjawab soalan Encik Ashraf tadi, saya rasa spek kita ni adalah spek yang telah ikut harga minimum, betul? Harga minimum spek yang telah ditetapkan supaya harga 70,000 dengan 90,000 tu terkawal dan juga tercapai. Jadi kalau di peringkat UiTM, kalau cadangan tu still within the spec ataupun cadangan tu berbeza tak mengikut spek ni tapi mengikut harga ataupun apa yang telah ditetapkan, saya rasa tak jadi masalah, sebabkan spek minimum kita ni adalah sepatu spek yang minima. Maksudnya boleh pergi atas daripada tersebut tapi dengan spek ataupun kos dan juga yang tidak exceed ataupun kos yang telah ditetapkan oleh lembaga perumahan. Tapi sebenarnya untuk makluman semua juga, sebenarnya di negeri Perak ni, kos rumah untuk satu-satu rumah yang kita bangunkan tu sebenarnya lebih daripada harga jualan. Kalau kita lihat rumah Perakku ni sebenarnya kalau 70,000, 90,000 tu rumah harga jualan dia almost 120. Jadi kos-kos yang kita jual tu sebenarnya telah masuk dengan subsidi oleh kerajaan negeri. Kalau ia melibatkan pembangunan yang dibangunkan oleh pihak lembaga perumahan tanah Perak, maksudnya almost 50 ke 60k itu adalah ditanggung oleh kerajaan negeri melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negeri. Dan kalau pembangunan tersebut dibangunkan oleh pihak swasta dalam satu skim, dia selalunya dia akan cross subsidize lah. Dia akan bangunkan rumah harga terbuka dan lebihan daripada itu dia akan cross subsidize dengan rumah-rumah kos rendah. Jadi mungkin spek kita tu kita boleh go beyond that sebenarnya, tapi kita punya harga jualan tu kita control. Kalau apa yang Cik Ashraf utarakan tadi, bolehkah kita naikkan spek tu ke atau bezakan spek tu, bagi saya tak ada masalah. Still within rumah low cost, should be no problem because sebenarnya kos kita pun tinggi. Tapi harga jualan kita yang kita tawarkan kepada pembeli agak rendah. Itu saja. Okey. Cik Tajul, Puan Muni. Okey, terima kasih.
Okey, okey, terima kasih tadi Tuan Syed. Rasanya memang mantap lah dia punya persembahan tu. Tertarik lah dengan apa program My Perak Go ni. Cuma tadi nak mengingatkan juga dengan para pelajar, memang kita ada satu garis panduan yang kita perlu ikuti. Jadi kreativiti kita tu within the parameter lah. Jadi mungkin saya fahamkan bahawa rumah perakku tu dia ada 3 bilik dan 3 bilik tu memang ikut UBBL, saiz yang dia tetapkan minima. Tapi bagi ruang-ruang lain tak ada piawaian tu, mungkin ruang living dan lain-lain. Jadi kat situ mungkin kita boleh main. We have to macam win-win situation lah. Tak boleh lah kita that is the minimum. Jadi bayangkan kalau itu minimum, mana bila you buat benda berbeza, nanti you akan terkurangkan benda lain. Saya difahamkan juga memang ada subsidi daripada kerajaan. Jadi we try to work within the limit lah. Thank you, itu saja kot daripada saya. Ya. Betul, terima kasih Encik Ajun. Sebab sebenarnya kita ni bila kita daripada segi contoh di kerajaan negeri ataupun di agensi pelaksana, bila kita fikir tentang rumah perakku, rumah kos rendah, kita akan buat seminima as boleh. Tapi kita kena ingat, golongan sasaran kita juga merupakan satu golongan yang perlu dapat keselesaan, wajar mendapat keselesaan. So kita minimum spec tu sebenarnya adalah untuk tackle daripada segi harga jualan, tapi kita daripada segi agensi ataupun pihak-pihak yang menyediakan perumahan tersebut, harusnya kita boleh katakan fikir berkenaan dengan benda-benda yang boleh mendatangkan keselesaan kepada penduduk lah secara overall dia. Okey, soalan lagi daripada kalangan pensyarah dengan student. Pemuni ada soalan? Dr. Wan ada soalan. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Dr. Wan Nurikia. Okey. Okey, saya study untuk housing, untuk high rise. Actually tadi yang untuk rumah perakku, saya sebab saya study untuk selangor rumahku. Lepas tu and then sebelum tu saya ada study untuk yang Aman Jaya, untuk rumah yang tu mau berbilik. Sebelum datanya rumah perakku. Okey, saya ada soalan. Adakah lembaga akan ada perancangan untuk rumah high density? Macam contohnya macam tadi Kak Mualim kan, tanya Mualim tadi high density, berapa agaknya unit yang diterhadkan untuk high density? Bila saya tengok tadi semua dalam presentation semua low density, untuk semua landed property. Untuk yang high rise, untuk yang macam mana high density yang ditetapkan, ratio dengan density yang ditetapkan. Sebab tadi saya lebih pada high density. Okey, terima kasih Dr. Wan. Sama-sama. Saya menjawab daripada segi perspektif kerajaan negeri ya. Sebab kalau kita ambil contoh di negeri Perak ni, bukan untuk nak mengatakan daripada segi permintaan atau minat. Mungkin doktor pun lebih arif dan juga pun dikatakan dapat tahu yang mungkin di negeri Perak ni daripada segi penyediaan rumah-rumah yang high density ni boleh dikatakan kurang mendapat sambutan di negeri Perak. Sebab daripada segi view pembeli di negeri Perak ni dia masih beranggapan yang rumah landed dekat Perak ni tanah masih ada dan boleh dimajukan sebagai rumah landed. So daripada segi permintaan tu kurang. Dan kita sebenarnya ada juga come out dengan rumah yang high density ataupun kita akan nak buat high density disebabkan beberapa faktor lah. Yang pertama, kita kurang keluasan luas tanah tu kecil dan jadi kita go vertical. Dan yang kedua, kita punya daripada segi penyediaan tu untuk cater lebih banyak penerimaan dan juga penawaran. Jadi tapi apa yang terjadi dekat sini, kalau kita punya maklumat yang terkini kita terima daripada pihak PPA 1M untuk makluman doktor dan juga tuan-tuan dan puan, sehingga September 2020, PPA 1M juga sendiri dia orang dah tarik almost 11,000 units yang telah sepatutnya dibentangkan di peringkat negeri, dibentangkan di peringkat lembaga perumahan. Sebelum ini akan ada disediakan lebih kurang 20,000 unit di negeri Perak, tapi pembentangan kita baru-baru ni pada bulan 10, 11,000 unit telah ditarik oleh pihak PPA 1M akibat kegagalan untuk mendapatkan pembeli. So 11,000 unit ni merupakan satu number yang agak besar di peringkat negeri lah, sebab kita dah lost dekat situ penawaran untuk rumah mampu milik di negeri Perak.
Tapi kalau sebenarnya PPS1M ni pun dah keluar dengan beberapa insentif seperti HOC yang baru-baru ni diwar-warkan dan juga dibentangkan oleh pihak KPKT. Jadi even HOC punya program ni pun dapat tarik pembeli tapi kurang daripada segi penerimaan. Even rumah-rumah PPS1M di Meru pun bila dia dah join program HOC ni dia dah come out ataupun turun sampai 170, 150 dan sebagainya. Jadi dengan harga-harga tersebut pun masih gagal untuk mendapatkan pembeli. Apa yang di peringkat kerajaan negeri berpandangan kita lebih kepada penyediaan rumah landed lah daripada strata, kerana untuk makluman doktor dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kerana bila melibatkan rumah bertingkat ni selalunya akan melibatkan maintenance fees. Jadi bila maintenance fees ni golongan sasar ataupun kita punya targeted group ni merupakan B40. Bila dia orang dah daftar dengan rumah Perakku, daftar dengan LPHP, dia dalam mind ni dah set, okay, aku bayar 500, 600 sebulan without any fees yang berbeza, tambahan yang lain. Jadi bila dah masuk ke rumah yang bertingkat dan strata dan sebagainya, ada fees-fees tambahan yang perlu ditambah. Jadi itu menjadi kekangan kepada pihak kerajaan negeri dan juga satu bebanan kepada pembeli lah untuk buat pembayaran daripada segi penambahan kos dan sebagainya. Nak tanya HOC, Tuan, HOC tu apa tadi? Home ownership campaign. Home ownership campaign. Thank you. Okay, thank you. Ada soalan yang tanya? Okey, sementara tunggu soalan. Tadi Tuan Syed dah cakap pasal mindset locality Malaysia whatsoever lah. Maknanya strata title punya development might not be a preference to Perakku kerana additional cost whatsoever. Tetapi mungkin government should be looking state macam perumahan di tengah-tengah bandar Ipoh for example, kerana untuk make sure that the urban living di sana akan sentiasa segar lah di kalangan kita. Contohnya, saya bagi contoh macam Ipoh lama, Masjid Paling Gantang, kalau saya pergi semayang sikit sangat penduduknya. Kenapa? Kerana kita tak ada enough catchment untuk orang datang semayang, kecuali datang semayang Jumaat. Jadi one of the solution adalah we have to go for high-rise development such as in urban. Kita demolish certain area dan barulah satu community can be created balik. Jadi apa kiranya strategi ataupun thought yang ada pada lembaga untuk development di tengah-tengah bandar untuk increase the population for urban living? Okey, sebab kita mungkin daripada segi high development ni sebenarnya di Pekan Ipoh sendiri tu dah ada. Kita dah terima 2-3 permohonan ataupun 2-3 cadangan daripada pemaju. Cuma daripada segi rumah-rumah ni dia akan neglect ataupun tidak buat rumah-rumah yang melibatkan kos rendah. Contoh kalau kita lihat dekat belakang Sekolah Anderson dekat roundabout dekat hospital tu, belakang tu dia akan naik, tak silap saya, up to 22 tingkat. 22 tingkat dan juga rumah-rumah yang dah tinggi situ. Tapi bila pemajuan di situ ada 22 tingkat, dia nak tingkatkan urban living, nak tingkatkan daripada segi penjualan, rumah tu pun saiznya kecil dan sebagainya. Dia akan menidakkan untuk meminta rumah kos rendah ni. Apa daripada view lembaga perumahan sendiri, kita ni lebih menggalakkan dan juga kita ni nakkan rumah Perakku tu supaya kita punya permintaan tu dapat digantikan dengan penawaran. Jadi bila pemaju-pemaju masuk ke dalam bangunan di urban area ni, sudah semestinya pembangunan rumah kos rendah tu merupakan satu benda yang dia akan mohon untuk pelepasan. Dan apa yang telah terjadi sendiri dekat negeri Perak ataupun bandar Ipoh tu, bila dibangunkan rumah-rumah sebagai rumah-rumah high rise di kawasan urban ni, dia penyediaan rumah kos rendah tu bagi dia tak akan buat lah. Lagi-lagi bila rumah kos rendah, kos tinggi tu high end punya style. So dengan tanah yang minima, dia akan go 22 tingkat, satu ekar sebagai contoh. Of course dia tak akan campurkan rumah kos rendah dalam rumah kawasan tersebut disebabkan daripada segi dinas separation dan sebagainya lah. Jadi kita daripada segi kerajaan negeri dia akan loss daripada segi penawaran unit-unit kos rendah.
Tapi untuk menjawab persoalan Tuan Haji tadi, mungkin daripada segi untuk create lifestyle ataupun create urban lifestyle untuk meningkatkan balik apa orang cakap, ya kita pun faham di Ipoh ni kalau malam ni boleh dikatakan mati. Dia tak ada apa-apa penawaran ataupun benda untuk generate ataupun tarik orang ke pekan. Tapi dengan benda-benda macam ni mungkin boleh jadikan satu kawasan to living balik. Cuma daripada segi lembaga perumahan, view kita more ataupun focusing on low cost. Jadi bila-bila rumah-rumah yang dibangunkan di Pekan Ipoh ataupun di prime area, di area bandar ni, kita tak ada halangan sebenarnya. Cuma kita akan loss daripada segi penawaran rumah perakku ataupun rumah kos rendah. Tapi view kita daripada segi penyediaan rumah-rumah ataupun rumah high end ni sebenarnya tak ada masalah, sebab kan still benda tu ikut apa yang digariskan oleh guideline, still ikut arti dan juga apa yang telah digariskan oleh pihak berkuasa tempatan, selagi ia tidak melangari dan juga tidak lebih daripada apa yang ditetapkan oleh zon perancangan guna tanah dan sebagainya. Di peringkat lembaga perumahan sendiri kita akan sokong dan juga kita akan terbukalah dengan permohonan-permohonan seperti tersebut. Okey, kalau macam tu maknanya nanti kalau in future katakan UDA nak bekerjasama dengan tanah kerajaan, you are looking forward. I believe that so that it create rumah lebih daripada spek daripada rumah perakku. Itulah saya rasa. Ya. Dan saya rasa secara confirm lah bila dia melibatkan macam tu, dia akan tak ikut spek dah, because our spek is a minimum spek actually. Bila penglibatan daripada badan-badan ataupun agensi yang besar seperti tersebut, saya rasa dia akan lebih daripada spek dan dia akan tidak akan menyediakan rumah perakku dan juga rumah kos rendah ni, sebab dia bila dah spek tinggi, penjualan harga pun tinggi. Jadi tapi di peringkat lembaga perumahan sendiri kita tak ada halangan ataupun tidak memandang benda ni sebagai satu benda yang menghalang untuk pembangunan negeri Perak lah. Okay, thank you. Apa ni ada buka soalan? Ya, saya nak tanya satu soalan ya, Tuan Syed. Ya. Okay, kalau kita nak buat high end dekat Ipoh ya, misal kata under LPHP, berapa agak-agaknya ya selling price untuk high end tersebut? High end? Okay. Kalau untuk makluman puan, saya melihat daripada segi view atau perspektif lembaga perumahan lah. Kalau still high end dekat Perak, kita ada satu projek di Buntung sebenarnya. Buntung ni dia melibatkan relocation of squatters area ataupun penduduk tanah asal yang mencerobohi kawasan tersebut dan dah buat penetapan yang agak lama. Jadi kawasan tersebut kita akan majukan dengan kawasan bertingkat, yang di mana kawasan bertingkat atau apartmen yang di blok satu lagi tu adalah yang dibangunkan oleh Maju lah. Sebagai ganti balik kepada penduduk-penduduk asal di kawasan tersebut, kita akan binakan rumah kos rendah dan juga penawaran baru kepada penduduk-penduduk setempat. Jadi still menjawab soalan puan tadi, still ikut apa guideline yang telah ditetapkan, walaupun dia go for the vertical dan juga high rise punya perumahan, kita still akan ikut dasar ataupun yang telah digariskan. Penjualan rumah tu still 90,000 kepada pembeli-pembeli untuk rumah kos rendah di kawasan di bawah pihak berkuasa tempatan di bawah zon A. Jadi kita walaupun benda ataupun pembangunan tersebut landed ataupun bertingkat, kita punya dasar tu masih terpakai lah. Maksudnya kita akan jual dengan harga 90K kepada golongan-golongan sasar. Ada soalan lagi? So minimum tu is 90,000 lah untuk dia actually yang kalau di PBT Ipoh ni sebenarnya puan, dia maksimum tu ialah 90. Oh maksimum. Yeah. Itu maksimum. Yeah. Okay. Okey, apa ni sementara soalan lagi. Okey, dasar perumahan negara. Okey, antara few karakteristik yang mungkin dia suka highlight adalah setiap development yang melibatkan komuniti ataupun low pendapatan yang rendah terletak pada semua lokasi yang ada facilities public such as train station, LRT, whatever lah. Tetapi dalam kes Perak mungkin slightly different. So how far lembaga punya kedudukan dengan perumahan negara punya strategi daripada you meet up dengan dia orang punya strategi?
Okey, teman-teman, tuan-tuan, puan-puan, kita pembinaan dasar perumahan negeri Perak ni ke selaras dengan dasar perumahan negara supaya kita akan create satu community ataupun living area yang sustainable. Cuma kita di negeri Perak ni dia tertakluk kepada dua penawaran. Pertama, rumah-rumah ataupun tanah yang dianugerahkan oleh kerajaan negeri untuk dibangunkan sebagai rumah kos rendah. Kedua adalah kawasan-kawasan ataupun tanah-tanah pemaju yang dibangunkan secara komited. Jadi seperti tuan-tuan pun sedia maklumlah, selalunya bila kita bangunkan rumah kos rendah ni, bila tanah tu kita mohon daripada pihak berkuasa negeri, pihak PTG ataupun pihak tempat tanah daerah ni, selalunya tanah-tanah dia tu it's not the prime area, because dia orang punya thought adalah tanah-tanah ni bila prime area dia ataupun kawasan tersebut ada facilities ataupun kawasan tersebut ada benda-benda penawaran yang boleh melonjakkan harga tanah, dia akan melonjakkan harga rumah. Jadi bila kita punya tanah-tanah tersebut selalunya di kawasan-kawasan yang suburban ataupun di kawasan-kawasan yang bukan kawasan yang urban. Cuma tapi bila kita punya thought ataupun view daripada segi dasar perumahan negara dan juga kita relate balik kepada dasar perumahan negeri Perak, kepada pemaju-pemaju yang kita masuk permohonan ini, sebenarnya kita dah impose untuk create satu kawasan yang ada dengan facilities yang boleh memberi keselesaan dan juga kegunaan kepada penduduk setempat. Jadi daripada segi sebenarnya ini boleh menjawab soalan yang first juga lah, kriteria rumah mampu milik yang berkesan. Sebenarnya bila kita cakap pasal mampu milik ni, dia sebenarnya kawasan tu sebenarnya tak boleh lari jauh daripada rumah harga terbuka dan juga rumah harga high end ni. Daripada segi lokasi, harga dan juga facility tu more or less kena sama dengan apa yang ditawarkan oleh rumah dengan harga terbuka. Jadi di negeri Perak ni, kalau kita lihat daripada dasar perumahan negeri Perak, kalau nak highlight daripada segi khusus apa yang digariskan dalam dasar perumahan negara tu, mungkin tak go 100%. Tapi kita punya view still same as apa yang digariskan di KPKT dan juga Jabatan Perumahan Negara, supaya rumah-rumah ni sebenarnya untuk kita create satu kawasan ataupun satu kawasan dan juga penawaran daripada segi benda yang kita boleh dapat manfaat. Itu hasilnya apa yang terjadi di Mualim. Kalau kita lihat kawasan belia tu kita cuba orientatekan sebagai kawasan TOD dengan kawasan berhampiran dengan kawasan stesen kereta api Tanjung Malim dan juga kawasan-kawasan yang boleh menghubungkan kawasan Rumah Perakku tu ke kawasan yang lain. Soalan daripada ni bicara? Okey, mungkin ada few last lah saya rasa. Apa ni, macam katakan kita cuba ambil case Meru example kan. Dia ada Prima yang kat situ. Kita dipahamkan ada isu penjualan. Bila saya visit website Prima, saya tengok ada opening lagi. Dia pun dah siap lama. Obviously you pun dah jawab jadinya. Apakah real issue yang based on your punya opinion dengan rumah di Meru, Prima di Meru tersebut? Saya rasa ini pandangan peribadi dan juga pandangan apa yang kita sebenarnya dah bangkitkan dalam mesyuarat ataupun mesyuarat data perumahan negeri Perak sebelum ni lah. Sebenarnya isu dia adalah daripada segi rumah tu sendiri yang melibatkan bertingkat. Sebab sebenarnya kalau kita lihat di Meru ni juga, sebenarnya bukan Prima yang terbalik dengan kegagalan ataupun permintaan yang kurang. Kalau kita lihat kat situ ada Kayangan, ada Meru Kayangan, ada even yang Meru Aman Jaya yang dekat dengan tepi highway tu yang melibatkan high rise yang bertingkat ni pun still ada masalah daripada segi penawaran dan juga pembelian. Disebabkan berbalik kepada apa yang Dr. Wan utarakan tadi dan saya nyatakan kepada Dr. Wan tadi, dia daripada segi mindset penduduk negeri Perak ni, dia tak terpusu-pusu lagi untuk dapatkan rumah yang bertingkat ni. Sebab dia kata okay, still boleh dapat rumah yang harga yang sama dengan compound area yang sama tapi landed. Itu apa yang terjadi di Meru, di Prima. Sebabkan daripada segi rumah tersebut mungkin bertingkat dan juga melibatkan management ataupun management fees tambahan dan sebagainya. Dia penduduk di Ipoh khususnya belum mencapai satu benda yang katakan keperluan untuk mendapatkan rumah bertingkat. Jadi apa yang terjadi disebabkan pengurangan unit yang ditawarkan oleh Prima ni boleh saya kaitkan dengan juga daripada segi macam itulah, dia bila penawaran tu kurang, permintaan tu kurang, so dia tarik balik penawaran apa yang telah committed di negeri Perak ni lah. Itulah, okey. Ya, ada soalan?
ada soalan. Kuat sikit, tak dengar mic Firdaus. Suara jauh tu. Firdaus dekatkan mic, tak dengar. Ya, hello. Ya. Okey, Assalamualaikum Tuan Ansyad. Saya Mak Firdaus, orang pelajar. Okey, dalam skop rumah mampu milik, rumah sederhana dan rumah kos rendah, iaitu perumahan tingkat, wajarkah kalau penggunaan energy saving ataupun water saving, sebagai contohnya solar panel ataupun rainwater harvesting digunakan dalam perumahan bertingkat? Rainwater harvesting. Rainwater harvesting, dia tanya tadi wajar ke penggunaan rainwater harvesting, solar energy untuk the housing lah. Mungkin solar energy tu digunakan untuk facility saja kerana dan dibayar oleh management corporation ke whatever lah for housing bertingkat lah strata. Okey, terima kasih Cik Firdaus. Sebab kalau kita lihat daripada segi kewajaran ni sebenarnya dia kalau daripada segi penawaran, contoh kita nak buat solar panel dan sebagainya, dia terbalik kepada benda yang memang positif lah. Tapi dia akan berbalik kepada kerajaan negeri daripada segi penyediaan tu, selagi benda tu tak melebihi kos dan juga penawaran kepada pembeli tu tak melebihi kos, saya rasa benda tu kita amat syorkan lah. Sebab macam apa yang kita terima pun, kita ada juga pemaju-pemaju yang berhasrat dan juga committed nak buat rumah kos rendah ni, tapi dengan ada low-cost, dengan ada solar dan sebagainya. Jadi kalau kita nak sediakan rumah kos rendah dan kos sederhana ni, dia punca kuasa dia is easy. Kalau you develop satu certain area tu dengan certain benda-benda green ataupun benda yang boleh minimize the low carbon sebagainya, carbon emission dan sebagainya, selagi dia tu boleh diterima pakai dan tertakluk pada dasar dan juga daripada segi penjualan tu tidak membebankan pembeli, saya rasa benda tu kita amat syorkan dan wajar untuk dibangunkan. Cuma apa menjadi kekangan di negeri Perak ni sebenarnya adalah bila kita tak pastilah, sebab kita pun tak ada satu the exact calculation, tapi kalau kita buat benda tu is within the cost, within the selling price, saya rasa benda tu sangat sure lah, sangat-sangat benda yang boleh dipraktikkan di negeri Perak. Zulaika, you ada soalan? Boleh fire up your soalan? Kalau Zulaika, boleh tanya soalan tu? Okey, mungkin dia tak ni ya. Okey, Rashidah nak tanya soalan? Saya Nur Rashidah. Zul nak cakap dulu ke? Okey. Saya nak tanya, site kami dia berhampiran dengan perumahan untuk T20 di Meru Residence. Jadi saya nak bertanya, sama adakah boleh ke kami nak membina perumahan untuk B40 ataupun dia lebih sesuai untuk M40 group? Sebab dia berada di dalam kawasan T20 housing. Okey, terima kasih Cik Nur Rashidah. Saya rasa ini reflected balik kepada soalan nombor 4 tu kan, memandangkan kawasan perjalanan berdekatan dengan site diduduki oleh golongan T20, terdapat isu-isu boleh bangkitkan daripada ini. Kalau kita lihat daripada the whole scheme, kalau contoh kawasan-kawasan rumah yang telah pembangunan kemudian merancang dia melibatkan kawasan yang besar, daripada pandangan kerajaan negeri dan lembaga perumahan sendiri, kita sebenarnya tak ada masalah untuk bangunkan kawasan-kawasan ni dengan kawasan rumah kos rendah dan juga kawasan T20. Cuma apa yang menjadi kekangan dan juga menjadi pertimbangan ni sebenarnya datang daripada pemaju tu sendiri. Bila dia cuba nak separatekan daripada segi kawasan T20, B40, M40 dan sebagainya. Dan benda ni daripada perspektif view kerajaan negeri, ia merupakan satu benda yang agak kurang sihat sebab kita nak asingkan kawasan-kawasan untuk T20, B40 dan juga M40 ni. Jadi sebenarnya kalau daripada segi permohonan yang kita terima, kita syaratkan untuk pembinaan rumah Perakku, sebenarnya kita tak ada highlightkan bangunan tu hendaklah dimajukan di selatan tapak ataupun berjauhan dengan kawasan T20 dan sebagainya. Sebab bagi kita dia bukan satu isu sebenarnya, sebab melainkan kawasan-kawasan tu kawasan yang agak macam
boleh mendatangkan problem kepada kawasan T20 lah. Tapi sebenarnya saya secara peribadinya kawasan kejiranan dengan site yang berdekatan dengan T20 ni tak ada jadi masalah, sebabkan kita sebenarnya tak ada right untuk nak mengasingkan pendudukan ataupun pembangunan untuk kawasan-kawasan ni. Cuma kalau kita lihat daripada skim besar, mungkin apa yang menjadi halangan ni sebenarnya bila ia melibatkan fasa pembangunan. Sebab kita, contoh kita ambil satu tapak yang besar, kita akan syaratkan rumah kos rendah ni dibuat dahulu. Tapi pemaju punya view adalah dia akan buat secara peringkat dan berfasa, sebab ini melibatkan kos dan juga melibatkan kerja-kerja infra dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi ni selalunya bukan nak mengasingkan B40, M40 dan T20, tapi lebih kepada pengasingan untuk pendahuluan projek ni yang melalui fasa. Sebab bila satu kebenaran merancang tu masuk dan lulus, kita akan syaratkan wajib untuk buat pembangunan rumah kos rendah terlebih dahulu sebelum kos-kos yang lain. Jadi maju akan datang balik kepada pihak lembaga perumahan untuk majukan kawasan B40 ataupun kawasan kos rendah ni di kawasan yang infranya boleh buat dulu. Jadi bila dah naik dia akan jadi macam tu lah. Kita akan nampak dia kawasan tu macam separate in between B40, M40, T20. Tapi bagi kita akan minta pembangunan ni tak diasing-asingkan untuk mendapatkan rigid atau menampakkan kawasan dia ada asingan. Cumanya daripada segi view pemaju ni, dia akan melibatkan pemajuan ni lebih kepada mana yang nak buat dulu disebabkan plan fasa dan juga plan-plan infra ni. Itu yang menyebabkan kawasan ni, kalau view kita nampak dia macam B40 belakang, M40 tu, T20 tu di depan. Tapi bagi saya, kalau secara individunya, dia tidak akan mendatangkan masalah yang besar lah, sebab B40 punya golongan pun sebenarnya bukanlah golongan yang boleh mendatangkan masalah dan sebagainya. Sebenarnya dia tidak ada benda yang boleh kita nak asingkan pun. Okey, terima kasih Tuan. Okey, apa Zulaika boleh tanya soalan Zulaika? Hello. Hello. Rasanya Zulaika dia nak tanya soalan RMM didahulukan untuk kelompok yang mana? Bujang atau berkeluarga? Oh, okey. RMM nombor 7 tu I think so, yes. Rumah mampu milik didahulukan untuk kelompok yang mana, bujang atau berkeluarga. Okey, kalau kita Cik Zulaika tengok tadi sebelum ni, kalau saya dah present awal tu, dia sebenarnya kita permohonan ni terbuka untuk rumah mampu milik ni terbuka kepada golongan berkeluarga ataupun bujang. Tapi sebenarnya kita akan disarankan di peringkat negeri Perak dan juga pihak berkuasa tempatan atau dan majlis pejabat daerah ni, dia akan beri kelebihan kepada yang dah berkeluarga. Untuk yang bujang kita tak ada masalah, dan ada pun presiden kes ataupun kes-kes sebelum ni yang mana bujang layak dan juga bankable boleh duduk rumah kos rendah yang kita tawarkan. Tapi kita akan bagi point ataupun bagi merit lebih kepada yang mereka yang dah berkeluarga, sebab kita nak yang dah berkeluarga ni dah ada anak dan sebagainya untuk dapat rumah untuk didiami. Dan sebagaimana tapisan di peringkat lembaga perumahan pun, kita tak ada menghadkan daripada segi status bujang atau dah berkahwin. Kita terbuka untuk sebarang bentuk permohonan dan kita akan terima permohonan daripada bujang ataupun dah berkahwin. Cuma kita akan beri kelebihan kepada mereka yang dah berkahwin. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, sebenarnya dalam satu-satu skim perumahan rumah kos rendah tu, sebenarnya kita ada highlight atau kita ada gazetkan atau kita ada bagi persen kepada beberapa golongan ataupun persen kepada beberapa golongan sasar ni lah. Ini menjawab balik soalan daripada pihak tuan yang nombor 5 tu. Golongan OKU diberikan insentif untuk membeli rumah. Jadi dalam satu-satu rumah Perak tu yang dibangunkan, dalam satu-satu skim yang dibangunkan, kita akan bagi beberapa persen ataupun kita dah highlightkan untuk kawasan ni diberi keutamaan kepada beberapa golongan. Contohnya ibu tunggal, OKU, golongan belia, dan juga golongan OKU, belia dan juga tunggal, ibu tunggal, dan juga penjawat awam. Jadi menjawab soalan yang adakah golongan OKU diberi insentif untuk membeli rumah ni, sebenarnya insentif tu daripada segi
penyediaan dan juga insentif tu daripada segi penawaran tu kita dah highlightkan untuk beri kepada golongan-golongan KU. Contohnya dalam satu-satu skim tu kita ada penerimaan permohonan daripada golongan KU, kita akan bagi kelebihan juga kita akan bagi daripada segi kemudahan dia untuk duduk lah, sebab itu dah tertakluk kepada dasar perumahan negeri juga, cuma tak termaktub dalam dasar. Maksudnya kita akan bagi orang cakap keutamaan kepada golongan-golongan OKU, golongan belia dan juga ibu tunggal. Okay. Right, ada soalan lagi? Kita dah capai. Yes. Ada. Nia? Saya nak tanya, Assalamualaikum, nama saya Nia. Saya nak tanya, kalau ikut kos kan, ada tak berkaitan dengan kedudukan unit rumah tu kat housing? Macam mana kos pembinaan mengikut kedudukan dia? Kedudukan. Macam corner semua tu lah. Dia merujuk kepada harga rumah macam tepi, tengah, bawah, di atas. Macam tu. Macam tu. Okey. Kalau kita ambil contoh rumah kos rendah yang landed lah, saya contoh. Dia kos 70,000, okey, kos binaan akan berbeza sebabkan bila tanah hujung ni dia akan melibatkan tanah dan juga dia punya land cost tu dah beza sebab dia ada tanah. Harga jualan pun berbeza sebab kalau untuk makluman dia, kalau rumah tengah ni kita jual harga 70 hingga 90k dan harga rumah yang intermediate lot ni akan beza dengan rumah end lot dengan corner lot because of dia ada tanah. So value tanah tu akan mempengaruhi harga rumah yang ditawarkan. So dia akan slightly different daripada harga 70 hingga 90 tu lah. Question Pak Man? Lain-lain ada question? Cik, saya ada satu last question. Okay. Kalau untuk rumah kos mampu milik, kalau bangunan bertingkat lah kan, adakah macam facilities atau requirement tambahan yang perlu kami sediakan jikalau untuk bangunan-bangunan tersebut? Macam seperti dewan orang ramai ke ataupun gym ke, seperti itu. Okey. Untuk makluman Encik Ashraf dan juga makluman tuan-tuan dan puan, kita facilities dia daripada segi lembaga perumahan kita tak ada highlight secara terus apa facilities yang disediakan. Cuma dia tertakluk pula kepada garis panduan pembinaan rumah ni mengikut arti kawasan tersebut. Contoh kalau you all punya case study dekat Meru, boleh rujuk pada dalam arti Ipoh apa facilities yang perlu disediakan dalam penyediaan rumah pemilik ni. Dan setahu dan semaklum saya lah, dia ada minimum ataupun infra yang patut disediakan. Contoh kalau rumah bertingkat ni, sekarang ni kita dah impose untuk kawasan surau, even tempat pengurusan jenazah pun dah masuk dalam rumah bertingkat ni, dewan orang ramai, dewan surau dan juga kawasan-kawasan untuk pengumpulan awam ni lah. Jadi mungkin Cik Ashraf untuk menjawab soalan tu, kita di lembaga perumahan tak ada satu spesifikasi fasiliti khas, tapi dalam rancangan tempatan bagi setiap daerah dia dah khaskan ataupun dia dah highlight secara terus apa kawasan fasiliti yang patut disediakan dalam kawasan-kawasan tersebut. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Tuan Syed. Saya Rushaidah Hanan, pelajar, seorang pelajar. Seperti dalam intipati DPNP yang sudah sedia ada, dah ada state keluasan minimum untuk setiap rumah perakku, kos sederhana, kos rendah dan RMM. Soalan saya adalah, bagaimana kita nak estimate bilangan residents per unit untuk determine the size of each unit tu? Ya, untuk each unit yang akan kami bina, macam boleh ke kami pilih sesuka hati 850 ataupun 900 ataupun 1000 macam tu. Okey. Terima kasih. Okey, yang ini sebenarnya kalau nak katakan estimate bilangan resident per unit ni sebenarnya kita ikut apa yang telah ditetapkan ataupun dia sebenarnya household unit dalam setiap rumah tu. Contoh kalau dekat Ipoh ni, dekat Perak ni lah khususnya 4.5 hingga 5 untuk setiap unit. So untuk the precise 850 to 900 tu sebenarnya kita bukan ikut exact
kawasan household tu kita akan jadikan 850. Tapi juga sebenarnya melibatkan segi kos. Apa yang 4.5 ke 5 household per unit ni bagi kita suitable untuk bangunan yang 850 kaki persegi dan 900 kaki persegi lah minimum. Itu yang jadi apa terjadi contoh kalau kita tengok dekat Klang Valley ni sebenarnya, bila Klang Valley ni ada certain area yang youth punya area ni household dia punya per unit tu sampai 3. That's why come out dengan rumah studio dan sebagainya kan. Jadi di negeri Perak ni bila nak estimate bilangan resident per unit ni, kalau kita tengok 4.5 ke 5 setiap unit, jadi nak mengatakan dia ada satu calculation khas pun saya rasa tak ada nak mengatakan okay 4.5 you have to sediakan 850 ke 900. Tapi ia sebenarnya mengikut keluasan minimum dan juga keselesaan standard lah saya rasa. Sebabkan kita bila come out with di dasar pun tidak dimaklumkan dan difahamkan dia ada satu orang cakap the exact calculation 5 household per unit you have to go up to 850-900. Tapi itu bagi saya keluasan minimum dan juga keluasan keselesaan yang sepatutnya harus ada bagi setiap penghuni lah. Okey, apa ni Pak Man? Pak Man dah masuk dah Pak Man, ada soalan ke Pak Man? Ada, saya dah masuk lama. Okey Tuan Syed, kita berhubung melalui handphone. Betul, Terima Haji. Baru dapat join, baru habis program tadi. Tak apa, just continue. Okey, guys, ada apa lagi soalan guys? Okay, saya rasa kita dah lebih daripada 1.5 jam. Saya rasa Tuan Syed menjawab soalan bertubi-tubi rasanya. Alhamdulillah you dah bagi jawapan-jawapan yang diperlukan oleh student dan some of it from kita lah. Jadi saya rasa kita end session ni kita kat sini. Jadi secara langsungnya saya on behalf of Department of Architecture mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Syed kerana preparation of the slide, bagi input yang mana input yang diperlukan. Lepas tu dapat memberi penerangan yang dalam bahasa yang mudah student dapat faham lah. Saya sendiri dapat capture the content of the presentation untuk kegunaan saya untuk mengajar budak-budak di semester lah. Jadi untuk itu semoga kami doakan Tuan Syed diberi kesihatan yang baik, rezeki yang baik, keberkatan daripada Allah SWT kerana presentation ini. Jadi untuk itu kami semua mengucapkan jutaan terima kasih. Tuan Syed? Okey, Tuan Haji, sebenarnya saya di sini pun sebenarnya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Sdn Bina UiTM Sri Iskandar. Apabila saya first time terima untuk membuat pembentangan ni, sebenarnya saya pun eager nak buat, tapi disebabkan kekangan tu kita terpaksa tangguh. Dan saya pun terbuka dengan sebarang kalau selepas ini ada soalan tambahan ataupun ada maklumat yang diperlukan oleh pihak UiTM sendiri, boleh berhubung dengan saya terus. Sebab lebih-lebih lagi UiTM Sri Iskandar ni dekat dengan hati saya lah. Sebab saya pun dulu alumni UiTM Sri Iskandar tahun 2010. So bagi saya bila nak bekerjasama balik dengan UiTM ni, bagi saya rasa benda ni adalah benda yang boleh saya balas balik apa yang telah dicurahkan oleh pihak UiTM satu masa dulu. Jadi Tuan Haji dan juga pihak tenaga-tenaga pengajar dan juga pelajar, kalau ada apa-apa yang nak berhubung atau apa-apa boleh terus. Dan in fact saya pun akan sharekan slide ni pada Tuan Haji. Dan ada apa-apa info tambahan, jangan segan, jangan silu, insyaAllah saya akan bagi maklumat yang sepatutnya lah kepada pihak UiTM. Okey, insyaAllah Tuan Syed, apa yang akan berlaku adalah kita punya recording ni saya akan upload dalam YouTube. Nanti saya bagi link dan di situ mungkinlah kalau soalan-soalan lah, kalau ada rezeki you dapat jawab, you dapat jawab lah. Pada masa sama ni, for your information Tuan Syed, hari Sabtu ni akan ada planner daripada DG Planner akan buat talk actually-nya. Dia Datuk Suki? Bukan Datuk Suki, actually Syafiqah. Okay. Syafiqah akan talk about ni lah, dia akan bercakap pasal arti tadi balik pada soalan-soalan Ashraf tadi, macam contoh facilities ya, macam mana how they respond back to the RT requirement. Itulah dia rasa. So secara online nanti tu? Online. Ya, nanti saya bagi link juga kalau you berminat. Hari Sabtu pukul 10.30. InsyaAllah. Okey, kalau macam tu saya rasa kalau tak ada apa-apa, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak bagi pihak UiTM. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Syed. InsyaAllah, terima kasih. Sama-sama.